Nanti, jangan lepaskan mereka dulu. Pak Habib tersentak dan segera menoleh ke arah Datuk. Lama juga Datuk direnungnya. Langkah ketiga-tiga lelaki terus terhenti. Perlahan-lahan Pak Habib menyorot keadaan sekitar. Kalau ada sesuatu yang aneh terjadi. Tidak memadai dengan semuanya itu, wajah ketiga-tiga lelaki dalam keadaan tidak tentu arah itu direnung oleh Pak Habib seorang demi seorang. Tidak ada sesuatu yang ganjil. Semuanya nampak normal. Secara tidak langsung suasana demikian mengundang rasa hairan dalam hati Pak Habib. Kenapa kawan? Ada sesuatu yang belum selesai lagi Habib. Ilmu iblis ini banyak herlahnya. Banyak pula cabangnya. Kalau kita tidak hati-hati, habis semua kita masuk lubuknya. Dalam jahatnya terserlah kebaikan dan dalam kebaikannya tersimpan keburukan. Maksudnya, tanya Pak Habib, mereka bertiga mesti didera, mesti dihukum. Tidak ada niat nak membalas dendam. Kerja membalas dan menghukum orang jahat, itu tugas Allah. Tak usahlah kita ambil tugas itu. Semuanya kita serahkan kepadanya. Pak Habib nampak suka sekali untuk menangkap atau memahami maksud dari kata-kata yang Datuk luahkan. Susah nak menangkap maksud kata-kata itu. Pak Habib berterus terang. Usah bimbang, niat kita baik. Sebenarnya permainan mereka bertiga belum habis. Saya serahkan pada sahabat untuk menyelesaikannya. Saya cuba. Itu pengakuan Datuk. Bulan di langit terus mengambang indah. Saya dan si pemandu yang bergerak setapak demi setapak, tanpa disedari sudah berada dalam jarak beberapa kaki dari Datuk dan Pak Habib. Menyedari kedatangan kami, Datuk terus mengingatkan kami supaya melihat apa yang terjadi tanpa memberi sebarang komen atau bertanya sesuatu. Sudah tentu arahan itu kami patuhi. Dengan langkah yang tenang, Datuk mendekati ketiga-tiga lelaki itu. Sambil merenung batang hidung ketiga-tiga lelaki jahanam itu seorang demi seorang, Datuk bergerak dari kiri dan ke kanan. Perbuatan yang serupa dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Datuk beralih posisi berdiri di belakang ketiga-tiga lelaki tersebut. Macam tadi, Datuk bergerak dari kiri dan ke kanan sebanyak 3 kali. Akhirnya berhenti bersententangan dengan lelaki berwajah separuh bulat. Lelaki itu cuba menoleh ke belakang. Tetapi, Datuk mengarahnya supaya merenung ke depan. Dia patuh dengan arahan Datuk. Dengar sini, jawab semua pertanyaan aku dengan jujur dan ikhlas, kata Datuk lemah. Ketiga-tiga lelaki jahanam yang membelakanginya mengangguk. Tetapi, lelaki berdarah dahi cuba menjeling ke arah Datuk dengan ekor matanya. Dengan pantas Datuk dapat mengesan perbuatannya. Usah main-main jeling, itu perbuatan orang tak ikhlas. Menyedari dirinya disindir, cepat-cepat lelaki berdarah dahi membetulkan kedudukan anak matanya pada posisi yang sebenar. Beberapa detik masa berlalu dengan tenang. Kamu bertiga memang sudah bertaubat. Datuk minta kepastian. Ketiga-tiga lelaki jahanam itu anggukkan kepala serentak. Pengakuan ini menimbulkan kesangsian dalam hati Datuk. Dia pun berdeham kecil, seolah-olah memberi isyarat tertentu pada Pak Habib yang bertindak selaku penonton saja. Saya dan si pemandu berpandang wajah. Bila sudah bertaubat, artinya kamu bertiga tidak akan mengulangi perbuatan buruk kamu. Ya, kami berjanji, balas ketiga-tiga lelaki tersebut. Semua ilmu hitam dan tangkal di badan sudah kamu tawarkan bisanya. Tiada jawapan yang diberikan oleh mereka bertiga terhadap pertanyaan yang Datuk ajukan. Mereka kelihatan macam serba tidak kena. Ada yang raba cuping telinga. Ada yang garu kepala dan gosok pangkal hidung. Semua ilmu hitam sudah dibuang. Tiba-tiba saja Datuk menjerit sambil menghentakkan sepasang tumit kaki kanannya ke tanah hingga berlubang. Ketiga-tiga lelaki yang terkejut itu terus mengucapkan serentak perkataan, "Kami sudah buang." Datuk yang tadi berada di belakang mereka dengan sekelip mata berubah tempat, berdiri di depan ketiga-tiga lelaki jahanam. Cukup cepat Datuk melakukannya, membuat Pak Habib terpinga-pinga. Bila menyedari perbuatan yang Datuk lakukan itu mempunyai motif tertentu, Pak Habib mengambil sikap tunggu dan lihat. Sekarang, letakkan tapak tangan kamu bertiga atas lengan kiri aku. Datuk pun menghulurkan lengan kirinya yang berselirat dengan urat-urat hijau. Lama juga Datuk menanti tidak ada seorang pun di antara mereka bertiga yang berani meletakkan telapak tangan atas lengan kiri Datuk. Mulakan sekarang, siapa saja boleh memulakannya. Dari riak wajah,
Ternyata lelaki tersebut amat keberatan sekali untuk memenuhi permintaan Datuk. "Kenapa tak buat apa yang aku suruh?" sergah Datuk. Ketiga-tiga lelaki tersebut tidak memperlihatkan tindak balas yang positif. Perbuatan mereka yang menyinggung perasaan Datuk hingga mendorong dia, Datuk, mengambil inisiatif yang agak keras. "Kamu mulakan dulu." Jari Datuk menuding batang hidung lelaki berwajah separuh bulat. Si lelaki itu tidak bergerak dari tempat asalnya. Kemarahan Datuk terus membara. "Kamu," jerit Datuk. "Biar dia buat dulu." Lelaki wajah separuh bulat mengelak, menyuruh kawannya yang berkulit agak gelap melakukannya. Dan lelaki berkulit agak gelap juga mengelak. Dia menyuruh lelaki berdarah dahi melakukannya. Sikap acuh tak acuh ketiga-tiga lelaki itu membuat Datuk hilang sabar. Dia merasakan dirinya diperbudak-budakkan. Dengan pantas Datuk menyambar pergelangan tangan lelaki berwajah separuh bulat lalu dikilasnya ke belakang dengan sekuat hati. Wajah lelaki separuh bulat nampak bersahaja, tidak cemas atau takut, apalagi merasa sakit. Tidak pula senyum. Situasi begini secara tidak langsung mengerakkan hati Datuk supaya berwaspada. Ada tanda-tanda tentangan secara batiniah dari lelaki tersebut. Datuk segera menukar taktik. Pergelangan tangan lelaki berwajah separuh bulat dilepaskan. Kemudian, berubah tempat dengan berdiri betul-betul di belakang lelaki berwajah separuh bulat. Dengan pantas Datuk memasukkan lengan kirinya ke celah kangkang lelaki berwajah separuh bulat. Jari jemari Datuk terus mencengkam dan memulas kulit perut bahagian atas pusat lelaki tersebut. Dengan kekuatan luar biasa, perlahan-lahan Datuk angkat lengan kiri separas bahu. Tubuh lelaki berwajah separuh bulat turut terangkat, sepasang tangannya terkapai-kapai dan sepasang kakinya terbuai-buai. Lelaki wajah separuh bulat terus mengimbangi kedudukan tubuhnya yang berada atas lengan Datuk. Ada ketika tubuhnya terdorong ke depan. Dalam waktu yang lain, bagaikan mahu terlentang ke belakang. Ada masanya terlayak ke kiri dan ke kanan. Kedua-dua belah kaki dan tangan dimanfaatkan agar tubuhnya tidak jatuh ke tanah. Lelaki berwajah separuh bulat mula menjerit dan menangis. Dia merayu ibu supaya tubuhnya diletakkan kembali ke permukaan bumi. Datuk mempersetankan rintihan dan rayuan lelaki tersebut. Datuk terus membuai-buaikan pergelangan tangannya ke kiri, ke kanan dan ada saatnya ditinggikan melepasi paras bahu. Bila direndahkan, kaki lelaki berwajah separuh bulat tidak juga menyentuh permukaan bumi. Wajah lelaki separuh bulat pucat. Baju bahagian belakangnya kelihatan basah kerana diresapi peluh. Setiap kali Datuk gerakkan tangan kirinya sama ada arah ke kanan atau ke kiri, 2-3 azimat atau tangkal yang dibuat dari teras kayu, tulang temulang dan batu-batu lucut dari tubuh lelaki tersebut lalu jatuh ke tanah. Bila Datuk yakin tiada lagi tangkal atau azimat yang melekat di tubuh lelaki berkenaan, perlahan-lahan Datuk merendahkan lengan kirinya yang keras. Suara lelaki berwajah separuh bulat terus berhenti. Sebab sahaja sepasang telapak kakinya menyentuh permukaan tanah, tubuh lelaki itu nampak lembik, macam agak-agak, dan terus rebah ke bumi dalam keadaan tertiarap. Setelah mengeluarkan lengan kirinya dari celah kangkang lelaki berwajah separuh bulat, Datuk melihat panjang. 2-3 kali lengan kirinya diurut dengan telapak tangan kanan secara songsang, dari bawah ke atas. Senafas hembusan Datuk halakan pada lengan tersebut, seolah-olah menghembus sesuatu yang melekat di situ. Sungguh mengejutkan sekali, baju yang dipakai oleh lelaki wajah separuh bulat di bahagian belakang terbelah dua mengikut kedudukan tulang belakangnya. Bermula dari bahagian bawah tengkuk hingga ke bahagian tulang punggung, macam ada kuasa tertentu yang mengoyakkan bajunya. Jelas kelihatan ada tanda melintang di bahagian atas punggung. Manakala di kiri kanan bahunya ada ukiran, tatu, bentuk kalajengking sedang bertarung. Lebih dari 10 minit lelaki wajah separuh bulat tertiarap mencium bumi. "Oh, saya mendengus." Lelaki berwajah separuh bulat yang tertiarap mula bergerak, menulantangkan tubuhnya menghadap langit malam. "Aduh sakitnya," keluh lelaki itu sambil duduk. Datuk yang berada di sisi hanya melihat sahaja apa yang bakal dilakukan oleh lelaki terbabit. Dua orang kawannya bagaikan terpukau, anak mata mereka sahaja yang bergerak menyorot apa yang dilakukan oleh temannya, sedangkan mulut bagaikan terkunci untuk melontarkan sebarang kata. Dari duduk lelaki berwajah separuh bulat berusaha untuk berdiri. Usaha pertama menemui kegagalan,
Cuba kali kedua masih gagal juga. Cuba kali yang ketiga tetap tidak berhasil. Dia terpaksa duduk semula dengan muka menghala ke wajah Datuk. "Mengapa saya dibuat begini?" tanyanya pada Datuk. "Tanyalah diri kamu sendiri." Si wajah separuh bulat cuba protes. Datuk senyum lalu merenung ke arah dua orang sahabat lelaki tersebut yang macam orang dungu. "Apa kamu berdua mahu jadi macam dia?" Itulah pertanyaan yang Datuk ajukan kepada kedua-dua lelaki yang berdiri kaku. "Kalau tak mahu jadi macam dia, patuh dan dengar cakap aku." Kedua-dua lelaki itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun, tetapi mereka mengangguk tanda setuju. "Sekarang, hulurkan tangan kamu." Kedua-dua lelaki tersebut berebut-rebut menghulurkan tangan hingga Datuk jadi kebingungan. Sukar buat keputusan huluran tangan siapa yang harus disambut dulu. "Tarik tangan kamu semula." Kedua-dua lelaki tersebut patuh dengan arahan. Tindak tanduk kedua-dua penjenayah itu sungguh melucukan buat saya. Dan secara tidak sengaja saya ketawa. Dengan pantas terasalah hujung siku si pemandu menghentak rusuk sebelah kiri saya. Ketawa yang baru berbunga mati terus. "Kamu dulu ulurkan tangan kanan pada aku." Telunjuk Datuk menuding ke arah lelaki berkulit agak gelap. Tanpa berlengah-lengah lagi dia hulurkan tangan kanannya yang kurus kecil itu kepada Datuk. "Genggam 4 jari kamu dan tegakkan ibu jari kanan dan tahan nafas kamu macam ini." Datuk segera menunjukkan cara-cara yang harus dilakukan oleh lelaki berkulit separuh gelap. "Sekarang kamu sudah faham?" sambung Datuk. "Faham," jawabnya. "Kalau dah faham, lakukan sekarang juga. Jangan buat silap nanti kamu terima akibat buruknya." Dan lelaki berkulit agak gelap segera melaksanakan apa yang harus dilaksanakan seperti apa yang diarahkan oleh Datuk. "Tahan nafas kamu sekarang." Lelaki berkulit separuh gelap dengan pantas mengangguk. Mukanya nampak serius. Urat-urat di leher dan dahi kelihatan menonjol akibat dari menahan nafas. "Sekarang aku tolak ibu jari kanan kamu. Tahan jangan sampai ibu jari tangan kanan kamu bergerak." Datuk mengingatkan lelaki berkulit agak gelap. Dari kedipan mata yang dilakukan oleh lelaki itu menghantar pesanan kepada Datuk bahawa dia sudah bersedia. Apa saja yang akan datang, akan dihadapinya. Datuk senyum senang. "Hati saya berdebar, menanti penuh cemas apa yang akan berlaku." Setelah dapat tempat berdiri yang baik dan selesa, ibu jari kiri Datuk yang bulat berisi, bersama ruas yang agak panjang mula bercantum dengan ibu jari kanan lelaki berkulit agak gelap. Dengan penuh bergaya dan bersistematik Datuk menolak dan menekan ibu jari kanan lelaki tersebut. Dengan penuh daya dan tenaga lelaki berkulit agak gelap mempertahankannya. Dia memastikan telapak kakinya tidak bergerak walau 1 inci pun. Dari jauh kelihatan dua ibu jari seperti bercantum menjadi satu. Satu pertarungan yang sungguh hebat, penuh debat dan cemas. Masing-masing tidak mahu kalah. Ternyata tekanan berpihak kepada lelaki berkulit agak gelap. Datuk tetap berada di pihak yang selesa. Kalau tewas tidak membawa apa-apa kesan pada dirinya. Andainya, lelaki berkulit agak gelap gagal, ibu jari kanannya patah atau mungkin tercabut dari sendi. Bila Datuk meluruskan, mengangkat, tangan melepasi kepalanya, tubuh lelaki agak gelap, turut terangkat. Dengan ibu jari kiri, Datuk menjulang tubuh lelaki tersebut. Tubuh lelaki itu terus dipusingkan berkali-kali di atas kepalanya, macam kipas helikopter. Lelaki seperti berada di awang-awangan. Semasa tubuh dipusing berkali-kali, baju yang dipakainya terkoyak teruk. Bermacam-macam tangkal yang lekat di tubuh lelaki berkulit agak gelap bertaburan di bumi. Kebanyakan tangkal itu dibuat dari tulang-tulang binatang buas, di samping beberapa jenis batu tertentu dalam berbagai bentuk dan rupa. Lelaki berkulit separuh gelap terus memekik minta diletakkan atas tanah semula. Dan permintaannya segera Datuk tunaikan. Sebaik berada di tanah, lelaki itu tidak boleh berdiri, terus jatuh terduduk. Dia berkata-kata sesuatu tetapi suaranya tidak terkeluar. Mulutnya berbuih dituruti dengan muntah yang banyak. Lelaki itu kelihatan tidak bermaya sekali. Dia amat keletihan dan terus terbaring di bumi. Pak Habib hanya menyaksikan saja apa yang Datuk lakukan terhadap kedua-dua lelaki itu. Dia tidak memberi sebarang komentar. Sedangkan apa yang Datuk perlihatkan itu membuatkan si pemandu makin kagum pada Datuk. "Datuk, kamu memang luar biasa orangnya, tamah," bisiknya pada saya.
Dan saya tidak memberikan sebarang reaksi terhadap kekagumannya itu. Kerana saya bersikap dingin, si pemandu segera bergerak ke depan saya. Dia menegakkan ibu jari kanannya pada saya sambil mulutnya tajam menghala ke arah Datuk. Saya buat tak nampak dengan apa yang dilakukannya di depan saya. Berdiri tegak, jangan buat macam itu pada saya. Sembah manusia bukan perbuatan yang baik. Hanya Allah yang wajib disembah, ujar Pak Habib. Dengan pantas sekali, lelaki berdarah dahi berdiri tegak macam kayu. Sepasang anak matanya menyorot lembut ke muka Pak Habib minta dikasihani. Bila dirasanya, Pak Habib tidak memberi reaksi positif, anak matanya beralih pula kepada Datuk. Kamu berurusan dengan dia, bukan dengan saya. Kamu selesaikan dengannya. Tenang dan bersahaja, Pak Habib bersuara. Datuk anggukkan kepala, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Habib. Kamu berurusan dengan aku, bukan dengan Pak Habib, tegas Datuk. Lelaki berdarah dahi segera bergerak ke arah Datuk dan berdiri kaku di depannya. Bersedia menerima arahan atau hukuman dari Datuk. Dua orang kawan lelaki berdarah dahi tetap macam tadi. Lebih banyak merehatkan badan. Kamu sudah dengar apa yang Pak Habib kata? Lelaki berdarah dahi anggukkan kepala. Kamu mesti patuh arahan aku. Lembut suara Datuk. Macam tadi, lelaki berdarah dahi tetap mengangguk. Sayap dan pemandu kembali resah, bimbang dengan apa yang bakal berlaku. Pak Habib macam biasa, tetap tenang. Bibirnya bergerak lemah, saya yakin dia sedang berzikir. Sekarang buka semua tangkal dan azimat di badan kamu. Lelaki berdarah dahi anggukkan kepala. Beberapa detik berikut dia terus membuka baju. Malah dia bersedia melucutkan seluar hitam yang dipakainya. Jangan, tahan Datuk. Kenapa pula? Saya rela. Lelaki berdarah dahi bersuara. Kamu tidak ikhlas, masih mahu berdalih. Kamu tak pakai seluar dalam. Jangan berhilah, cukup setakat ini. Lelaki berdarah dahi gigit bibir. Memang dia tidak menduga sama sekali yang Datuk tahu dirinya tidak memakai seluar dalam. Peluangnya untuk mempermainkan Datuk secara spontan berkecai. Orang yang mengamalkan ilmu salah biasanya tak pakai seluar dalam. Kalau pakai pun mesti warna hitam atau merah. Sebabnya bila sesak atau terdesak terus telanjang. Perbuatan itu boleh melambatkan atau melemahkan kekuatan musuh buat seketika. Kamu jangan mempermain-mainkan aku, Datuk memberi amaran keras.